Itu ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kalau tinggi itu kan dia tak masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Satu ayat yang mana masih lagi cerita pasal perempuan, yang telah terdahulu kita baca tentang pembahagian harta. Kita tahu perempuan tidak dikecualikan daripada menerima harta, dan di antara pesanan Allah, jaga perempuan, jangan buat naya dekat mereka, bagi kat mereka harta. Kalau kamu kena belah mereka sampai masa bagi kahwin, kalau kata hampa pernah menginayai mereka, maka bertaubatlah kamu kepada Allah. Hari ini masih lagi berkenaan dengan perempuan, yang mana kata Allah Ta'ala pada ayat yang ke-19, wahai orang-orang yang beriman. Okey, tentang cerita beriman ni kemarin kita baca hadis kursi pun Allah Ta'ala seru, wahai orang-orang yang beriman. Kita dah baca berapa konsep orang yang beriman yang Allah Ta'ala garis pandukan melalui surah Al-Mu'minun. Ada 6 ciri-ciri orang yang beriman, dan bila kita kaji, kita selidiki, adakah kita termasuk dalam 6 tu? InsyaAllah masuk, cuma tak secara sumul, tak secara sempurna. Iman kita ni ada kadang tambah, kadang kurang. Masa hari dia rajin tu khusyuk dapat. Kalau dia baca surah dalam solat dia panjang-panjang pun dia tak lupa. Kena mai hari raplak sikit, khusyuknya kurang, rakaatnya bercelaru, surahnya lupa, rakaat pun lupa, baca-bacaan pun lupa. Pasal apa? Ketika kita dalam kecelaruan, lara terlampau banyak, musyaqqah, kebimbangan, yang disebut ruwaibidah, yakni orang golongan yang ruwaibidah ni hubbud dunia, cintakan dunia. Okey, kita memang jadi kalau kena hari seronok buat ibadat tu rasa sedap saja. Ketika bacaan-bacaan yang kita lantunkan, Fatihahnya, surahnya, kena hari kita nak buat surah panjang tu, rasa seronok saja, ingat semua. Punya bawa hari-hari, tapi kalau main raplah lupa. Lupa habis. Tu yang sampai kepada satu saat habis-habis baca Fatihah tu melengung, Ustaz ni surah apa aku nak baca. Dia tak main-main pun surah apa. Yang ada pun Qul huwallahu ahad. Jadilah sebab Qul huwallahu ahad itu 1/3 daripada juzuk Al-Quran. Bermakna sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas, perumpamaan dia macam baca 10 juz. 3 kali baca khatam Quran. Kan Rasulullah beritahu kan, jangan kamu tidur sebelum kamu khatam Quran. 3 kali baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khatam 30 juz. Sesuailah untuk yang balok lagu kita ni kalau orang rajin tu dia duduk sebelum dia tidur. Tadi lepas maghrib tunggu ke isya dia dah baca. Kemudian dekat nak tidur dia ambil wudu, dia buka sekali lagi Quran dia baca. Lepas tu baru dia nak pergi tidur. Kita ni kira kalau dah dapat nak tidur punya nak tidur lah. Saat yang paling seronok sekali waktu nak masuk tidur, suka sangat-sangat. Letak belakang, Masya Allah, nikmatnya ya Allah. Kalau kata tak baca sambil duduk tu, baca sambil tidur tu pakai hanyut hanyut. Ya Allah, nikmatnya tidur satu nikmat. Dan ada orang yang tak dapat nikmat tu kan. Itulah kata iman kita macam tu lah. Iman kita kadang-kadang kita terjaga tengah malam, segar rasa. Seronok nak bangkit pergi sembahyang.
Kadang-kadang punya liat lah awak lah mengantuk sangat. Dah mandi, dah siap berwuduk, semayang pun mengantuk. Pasal apa mengantuk? Nak fikir pula aku tidur lambat. Dah tak lambat pun. Macam biasa. Pasal apa pagi ni mengantuk? Itu tanda kita punya iman. Iman kita ni yazid wa yanqus, tambah dan kurang, tambah dan kurang. Waktu dia punya bar dia macam bateri hak turun warna merah tu memang tak boleh buat apalah. Sat lagi dia lena. Lala dia fikir tak payahlah buat witir saja sudahlah, tidurlah. Tidak pun kalau dia buat witir lepas isya semalam, waktu tu sat lagi tak payah dah buat witir, buat tahajud sudah dua nak lena. Rasulullah kata kalau semayang sambil mengantuk, makruh dia dah pegang, makruh. Hak tu lah. Model dia nak lena lah. Alah. Itu yang kata kita ni orang beriman, insya-Allah. Kita beriman. Cuma iman kita tu ada gerak dia. Ada naik. Kira hijab 100% tu cantik lah. Ada turun sampai ke bawah, sampai hari dia segan. Dia nak buat apa pun dia segan. Sampai dia sendiri kata, awak lah hari dia kepentingan sangat. Kira nak belengkak je. Tu yang tu kena picas lain tu. Okey. Tahu tak kita cas bateri iman kita dengan apa? Dengan kuliah ilmu ni lah. Untuk kita cas. Bila balik sekali lagi semua pakai berkerijau je nyala. Cuba kalau kita tak pi mana-mana, tak bawa diri kita dengar majlis-majlis ilmu, dia makin lama makin lemah. Kita pun jadi makin tak seronok. Kita rasa seolah-olah hidup kita tak ada pengisian. Kalau tak mana-mana kita pi atau mungkin kita dengar melalui radio atau TV pun dah cukup memadai dengan pengisian. Sebab roh kita ni lapar. Lapar. Dia memerlukan makanan. Makanan roh ialah zikrullah. Zikrullah ni kalau seorang-seorang punya zikrullah, silap-silap biji tasbih saja berjalan, mulut berhenti. Kan ada orang kira biji tasbih dia jemput biji tu. Itu dia kata tarik. Tarik buah dia panggil. Kalau ahli tarikat dia akan panggil tarik buah. Okey. Kita tak tahulah kita kata apa. Lepas tu ada yang orang tarik macam ni. Ini tarikat Naqsyabandi. Ada yang tarik macam ni. Ada yang tarik dengan ibu jari. Ini normal lah. Tarik dengan ibu jari. Ikut kesedapan. Tapi dia pun ada cara-cara. Ada bacaan mengikut tarikat. Macam mana dia bertarik. Okey. Kalau tarikat Jalaluddin Ar-Rumi, dia tarik 5 biji. 5 jari. Dia tarik buah lagu tu. Kita lagu mana? Kita lah ni hak senang, picit tu. Pasal apa kalau lupa tengok, banyak dah. Beribu-ribu dah picit pula. Kadang hak tu je picit. Mulut tak berjalan, meletak. Okey, itu tingkatan iman kita. Sama. Saya cakap ni apa yang saya rasa. Sama-sama. Dan kita tahu keadaan iman kita yang memang macam tu, kita kena perbaharui, perelokkan, di antara untuk memperbaharui keimanan yang ada dalam diri kita yang nak layu tu, baca dia, ayat dia ialah istighfar. Istighfar banyak-banyak. Dosa banyak sangat ni, tu ngantuk sangat. Dosa banyak. Bila dosa terlampau banyak, dia jadi berat kita ni. Dia berat nak buat semua. Kena pula orang panggil makan kenduri. Ya Allah, kenduri segarnya. Tapi orang nak bagi makan peri kot. Yang segar macam apa? Oh, segar awak dia pun suka buat kenduri. Hai, hang pun buat kenduri. Orang nak buat kenduri. Yolah. Ada orang yang marah kat orang yang buat kenduri. Ada pula kita punya lah nak makan kenduri. Makan peri. Lah ni punya kenduri punya seronok, Duduk tuan kalang tak mau makan nasi, ada berpuluh jenis lagi yang boleh makan. Tunggu tengok oncam perut hang masak mana ya. Kan? Tu oncam perut tu lagu bela tu Kalau kata tak makan dia kecut. Kalau hak duk isi hak keresang penuh-penuh tu dia kembang. Itulah iman kita. Macam itulah. Macam oncam perut sak kecut sak kembang tu. Oh macam itulah. Kita punya taraf keimanan. Okey. Kata Allah, untuk orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisa.
tidak halal lah bagi kamu, yakni antarisun nisa, apa dia? Mewarisi perempuan-perempuan kamu karha, dalam keadaan paksa. Ayat ni dia nak cerita zaman jahiliah dulu, apabila perempuan itu kematian suami, dia pun tak bagi balik dah rumah mak. Kena duduk dengan mertua tu, tak boleh balik dah. Seolah-olah kalau yang dah kahwin tu jadi hak milik mertua. Dia memang tak boleh, mak tak apa, dia kena duduk rumah mertua tu. Tu yang kata la tarisun nisa, la yahil antarisun, tak halal kalau apa mewarisi. Dia cuma dinikahi, bukan dijual. Sampai tak boleh balik. Balik pun sak-sak saja. Sak-sak saja. Kemudian suami ni mati, ni cerita zaman jahiliah ni. Seorang perempuan, kalau kata cantik, pak mentua nanti ambil. Kalau tidak, abang adik nanti ambil. Kalau tidak, mereka semua masing-masing dah ada isteri, mereka akan buat apa? Buat gundik, buat perempuan simpanan. Tak bagi balik. Dibuat secara karha, kata Allah, secara paksa. Dia punyalah nak balik, dah tak ada siapa yang rumah tu. Suami dia tak ada, maka dia pulang ke ganggang, sirih pulang ke ganggang. Dia nak balik kepada ahli keluarga dia, tapi depa tak bagi. Duduk terus di situ. Dan kalau kata perempuan tu tak elok, tadi cantik, kalau cantik depa menikah kat depa, ataupun depa buat gundik, tapi kalau tak elok depa buat abdi, depa buat hamba, kena duduk juga, tak boleh balik. Perempuan itu dimiliki dengan secara paksa. Kalau balik, tangkap bunuh. Zaman jahiliah dulu, itu cara penguasaan mereka terhadap perempuan-perempuan. Ada satu ketika diceritakan seorang hamba perempuan, yang masyhur dengan Zinirah nama dia. Zinirah pernah dengar kan? UNIC buat lagu, buat nasyid. Zinirah ni dia adalah seorang hamba Abu Jahal, yang pada awalnya dia memang cantik, cukup cantik orang dia. Dia duduk dengan Abu Jahal sebagai menantu asal dia. Dia adalah menantu kepada Abu Jahal. Suami dia mati. Jadi kalau suami dia tu anak Abu Jahal lah. Jadi dia nak balik kepada mak bapak dia, dia pun tak bagi. Suruh duduk juga. Abu Jahal ni dia ramai anak lelaki. Dan dia pernah juga berbisan dengan Rasulullah Zainab, puteri Rasulullah yang sulung, pernah berkahwin dengan anak Abu Jahal. Abu Jahal tahu Rasulullah sebarkan Islam, cerai, dia suruh cerai, paksa cerai. Dengan jahatnya dia. Dan begitu juga pada Zinirah ni, menantu dia sendiri, bila mana anak dia mati, dia nak kahwin ke dia. Dia nak kahwin ke dia. Tapi oleh kerana Abu Jahal, dia ada bini dia tak bagi. Isteri dia kata, jangan kahwin, tapi simpan. Buat perempuan simpanan. Ini orang kafir ni, pada amal benda tu lah. Kahwin dua tak boleh, tapi buat simpanan. Hak yang halal tak, jangan buat, hak haram tu buat. Dan kemudian bila Abu Jahal ni, lepas Abu Jahal guna dia, mai anak lelaki lain guna. Jadi dia tak ubah seperti pelacur dalam rumah tu. Sian wanita suci tu dalam keadaan karha, kata Allah, dipaksa. Okey. Tu yang apabila dia menemui hidayah Allah melalui dakwah Nabi SAW, dia dapat daripada mana? Dia dapat melalui Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang penghantar susu ke rumah Abu Jahal. Dia pun hamba abdi, sama-sama hamba abdi. Bila waktu dia main hantar susu ni, Zinirah ni ada di dapur. Zinirah lah yang akan selalu mengambil bekas susu daripada Bilal bin Rabah. Yang satu ketika elok Bilal sampai di depan dapur, pintu dapur rumah Abu Jahal ni, susu tu tertumpah sikit. Depa hamba abdi ni kalau bawa benda tertumpah sikit punya takut lah. Kena pukul, bawa tumpah sikit pun. Bawa banyak, tak katalah sampai kiri kanan bawa kan.
Dulu bukan ada penutup botol lagu kita dengan tudung kejak lagu tu nah. Penutup pun tak ada. Bila bawa mai dalam keadaan berat mengetak tu, tumpah sikit. Bilal kan hitam. Bila tumpah susu di atas dia, nampaklah bekas susu tu nah. Titisan susu tu atas dia. Lepas tu dia kata kepada Zinirah, tolong kesat bahagian yang nampak tu. Dia kata dia takut Saya kalau tengoklah dekat siapa-siapa, mungkinlah tak jumpa dengan Abu Jahal tak main ke dapur. Tapi hak yang kaki bodek tu tak kira nanti pergi report. Depa tuduh kata dia minum. Lepas tuduh padahal dia boleh minum. Dia seorang hamba yang taat nah. Lepas tu bila mana Zinirah ni baru nak kesan susu yang tumpah di atas tangan bila birabah ni, lepas tu tertumpah sikit lagi. Dia terus Allah bila birabah dah. Macam kita lah lata Allahu Akbar, Allah. Lepas tu Zinirah ni kata, aku selalu mendengar kalimah ni daripada Umar Arqam bin Al-Arqam ketika aku balik daripada mencari kayu. Dia kata, boleh tak cerita tentang kalimah ni? Sebab rasa dia menusuk dalam hati. Jadi satu dakwah Bilal, seorang hamba kepada hamba, walaupun hamba tetap berdakwah. Jadi dia pun cerita, maka Islamlah Zinirah. Tu yang dia buta dengan sebab dia ditusuk kedua mata dia oleh Abu Jahal dengan besi panah. Cucuk biji mata dia, tarik baru keluar. Takdir Allah Ta'ala dia tak mati no. Dicucuk dengan besi panah tu, tarik baru keluar. Bayangkan mata kita, kalau kata kita ambil ayak, titik pun sakit aimo. Kita tumbuk sampai merecit nak setitik saja, bukan banyak, bukan titik pun. Sikit merecit nama pun. Punya pedih lah, pejah ayak mata kelak merambu-rambu. Ini ambil besi panah, tusuk ke mata dia, tarik berkeluar mai. Dah lah dia, suami dia meninggal, hampa tak bebaskan dia, hampa pergunakan dia ikut nafsu kerakusan kamu. Sebab tu surah An-Nisa ni turun lah, nak memberi perlindungan kepada wanita. Jangan dilayan wanita itu seperti binatang, seperti barang dagangan, seperti kain buruk. Bukan wanita itu sedemikian rupa, bahkan wanita itu diangkat setinggi-tinggi darjat. Dan ketika mana mata dia ditusuk tu, dia kata, aku rela buta kedua-dua belah mata, asalkan mata hatiku nampak terang benderang. Yang kata lepas tu dah jadi tak elok lah cacat, orang buang dia. Orang buang dia. Tu yang kata buang dia di malam kelam. Dia kata malam dan siang adalah sama buat aku, tapi dia nampak cahaya bulan. Yang kata cahaya tu adalah cahaya Rasulullah. Dia berjalan dalam gelap gelita tu, tapi dia nampak ada satu cahaya. Dan dia kata itulah cahaya bulan. Sebenarnya cahaya petunjuk yang Allah bawa datangkan kepada dia dalam kegelapan malam, dalam mata yang buta. Betapa susahnya seorang wanita untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala. Kita ni dah ada. Kita dah ada sedak-sedak, kita dah Islam. Dah ada dalam hati kita. Cuma kita nak laksanakan saja tugas sebagai orang beriman. Tak ada siapa miliki kita. Berani. Berani yang miliki duk jual aku tak tentu ala. Aku tak jual apa pun dah syukur rahmat. Siapa berani jual kita? Kita perempuan merdeka. Kan? Alhamdulillah ya Allah. Nikmat Allah ni banyak sangat-sangat yang wajib kita syukuri. Dengan kehidupan kita yang orang nak halang kita nak pergi pun tak berani, tak lagi. Kalau dia minta aku tak bagi, dia muncul berapa hari 4 malam. Muncul dia tu sampai beli ikat yang getah. Jadi happy lah. Sagi abang happy lah. Tak boleh kata apa. Sebab dia memiliki diri dia. Dia memiliki diri dia. Yang kalau kita bandingkan dengan wanita yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran ni, kesian kasihan sungguh-sungguh dekat mereka. Mereka ada diri, tapi mereka tak memiliki diri. Bahkan pakaian mereka juga diatur. Sekian, kena pakai begini. Betapa zalimnya kelakuan orang-orang jahiliah untuk kaum-kaum wanita pada ketika dulu. Padahal mereka lupa
Ibu mereka adalah perempuan. Dari rahim perempuan itu lahirnya kamu sang lelaki yang zalim tu. Isteri mereka adalah perempuan. Dari perempuan itu lahirnya zuriat kamu yang laki-laki. Apa? Itu kata jahilah. Jahilah ni maksud orang yang terlampau bodoh. Orang yang terlampau bodoh. Sebab tu didatangkan liak nisbah tu. Bila dah terlampau bodoh tak boleh fikir. Dok rasa perempuan. Alah perempuan. Macam orang suka kutuk bomba bawa kereta Oh ya lembab sangat. Alah perempuan. Kalau kata orang jantan pun bawa kereta melilau juga Kita ni nak kata ni geng aku ni Dia dah lelaki. Kalau terlampau profesional pun susah juga Kalau terlampau berhati-hati pun bayar juga. Tak bolehlah duduk langgar tak itu hala Okey baik. Dan kata Allah lagi, yang dimaksudkan dengan karha di sini ni, dia bukan saja tak boleh memiliki harta pusaka, apa-apa harta, bahkan dia tak boleh memiliki diri dia sendiri. Itu maksud karha. Paksa. Secara paksa. Bahkan kalau kata dia tengok rambut tu panjang, dia nak potong, pergi tangkap potong terus. Dia pakai baju dia tak suka, dia cabut baju dia. Ini yang berlaku. Kata Allah, aku tak pernah menghalal. La yahillu lakum an tarisul nisa akarha. Memang tak halal. Sebab apa? Allah Ta'ala akan balas. Wala taqduluhunna litadhhabu bi ba'dhi. Kata Allah, wala taqdulu, jangan kamu berlaku keras. Taqdulu, jangan buat keras kat depan. Sebab tu ayat ini apabila kita jadikan dia sebagai satu ayat di dalam rumah tangga. Pasal baca ni perempuan semua. Patutnya kena ajak lelaki sama baca. Lelaki kata tak maulah apa duk mengantar kat kami. Tak, bukan mengantar. Sebab lelaki ni dia kena tahu. Kalau Allah Ta'ala sebut sini, wala ta'duluhunna, jangan berkeras dengan mereka. Maksud dia, Allah Ta'ala ajak seorang lelaki apabila dia nak berkahwin, dia kena tahu peribadi isteri tu. Kalau kata hak yang jenis kasar, hang cakap dengan dia kena dekah. Kalau hak yang jenis lembut, hang kena cakap dengan dia halus-halus sikit. Ada isteri kalau dia panggil yang tiba-tiba panggil, mak hang, teriak dah. Teriak dah lagu tu pun. Pasal dia halus. Jiwa tu terlampau halus, itu boleh cerak Dah lah selalu abang panggil sayang. Ni abang panggil mak hang. Allah sedih tak jangan. Teriak tidak membagi belakang. Duk teriak situlah bahasa betul-betul. Saya panggil oi mak hang je kot. Tapi kalau hak yang dah sedia-sedia lagu tu, tak kisahlah. Ada juga jenis suami yang dia tak panggil nama isteri. Ni. Ada juga sampai kita kata ayah saya tak pernah panggil nama mak saya. Tak pernah dengar ayah panggil nama mak. Dia memang tak pernah panggil. Nikah dengan aku dah lama dah tak pernah panggil nama. Ni lah. Tu kira habis romantik lah tu. Kan habis romantik lah. Lah ni lah. Tapi jodoh mereka panjang tu. Dengar mereka bergaduh pun susah. Tapi tak romantik lah, tak cuci sembang, sembang ni kira sekok dah di serambi. Dulu ada serambi kan. Sekok dah dapat kan, dapat kayu berasi daripada rumah. Kira tu sembang lah, habis romantik lah tu tak ada kopi kah? Lah ni sembang halus-halus. Tengok maksud yang Allah kata letak dulu punna ni secara sehalus-halus, layanan yang selembut-lembutnya. Tengok keadaan peribadilah. Ada perempuan yang lembut, kena lembut dengan dia. Ada perempuan yang kasar, dia kalau kata orang lembut-lembut, dia jinak gili-geleman awak jadi bunyi tahu ni. Dia ikut keadaan dia yang macam mana. Janji dia senang. Janji dia senang, jangan duk sayang-sayang aku gili-geleman dengan kembang tengkok. Ada yang lagu tu. Ada yang macam kita kata tadi, sebab tak panggil sayang saja boleh teriak. Dia panggil kat suami dia sayang, suami dia panggil kat dia sayang, duk bunyi yang tu je. Kita pun tak boleh nak duduk lama-lama dalam rumah dia.
naik pening juga lah. Dia nak balik dah lah. Nah. Pasal banyak sangat sayang. Melawak dah. Ya baik, yang Allah Ta'ala maksud di sini dah. Berlaku lembut, jangan berlaku keras, wala taqdulu kunna. Jangan berlaku keras. Janganlah paksa dia satu-satu yang dia tak suka, nah. Jangan marah kat dia di depan orang ramai. Kalau depan dia pun jangan marah kat dia derah-derah macam marah dekat anak-anak, tapi cakap dengan dia, nah. Habaq dekat dia. Kan dikatakan perempuan itu dicipta daripada rusuk yang bengkok. Maka untuk meluruskan dia memerlukan sehabis-habis kelembutan. Kalau hang buat secara kasar, dia akan patah. Kalau hang nak pelurus secara kasar, tulang rusuk tu akan patah. Kalau hang biar tak pelurus, dia akan bengkok selama-lamanya. Itu kata Rasulullah. Buat secara halus, buat lembut-lembut, buat elok-elok, nah. Okey, kadang-kadang mungkin kita seorang isteri ni tak macam cerita pasal suami. Pasal kita semua isteri dah ni kan. Tak ada yang bertindak suami kan. Okey. Kadang-kadang kita ni ada ego. Bukan kadang-kadang lah, selalulah. Kita ada ego. Kesilapan kita tak mengaku. Hak orang salah nampak. Orang hak yang tu kadang-kadang hang tak selalu betul, dia nak tegur juga hang punya salah. Oh dah kadang. Nah, dah meradang, dah salah. Dah abang lah. Nah, orang tak boleh lah buat macam ni. Lagu tu pun tak kena, hak ni pun tak kena. Kita dah salah, terima kesalahan. Nah, tumpang orang dia cakap elok-elok. Nah, tak sah lagi kalau orang cakap keras, dah kata orang banayan. Ni orang cakap elok-elok. Sebab dalam Islam ni, nah, kita tengok cara pergaulan Nabi SAW. Okey. Di antara yang diceritakan oleh Safiyah, isteri baginda SAW. Kata Safiyah, aku ketika mana giliran Nabi SAW di rumah dia, nah, kami pernah berebut ayat wudu. Safiyah pernah berebut dengan Nabi ayat wudu. Pasal apa berebut ayat wudu? Kan Nabi ni bila mana dia giliran ke mana, Anas bin Malik akan ikut. Yang dia tak boleh nak tinggal, Anas bin Malik. Ke mana rumah isteri semua dia ikut. Tu untuk Anas bin Malik ni. Kalau isteri lain giliran baru sampai ramai. Tapi kalau Anas bin Malik ni semua rumah isteri ikut ni. Dia kan khadam, nah. Jadi dia setiap kali Rasulullah nak mandi, dia sediakan air. Ni secara sukarela, Nabi tak pernah perintah pun dia, nah. Wuduk Nabi disediakan air. Wuduk ni dalam satu bekas yang kecil. Nah. Dia pun bukan ambil air semayang lagu kita ambil semayang buka paip turun air tu. Nah, kita dah buat kerja hak yang lara. Nah. Dan ketika mana ayat tu dah dekat-dekat nak habis ni, mula hang tuan aku tuan hang. Lagu tu lah suami isteri ambil wuduk. Dan kata Siti Safiyah, Sayyidatina Safiyah, waktu nak basuh kaki. Ayat tu dah nampak tinggal sikit. Kalau jurus terus, maka akan habis. Nah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam melawaklah, berebut ambil bagi lebih. Maka tinggal sakit baki Rasulullah dan basuh kaki sebelah kanan. Sofia pun ambil ayat tu untuk basuh kaki kanan dia, macam melawaklah suami isteri. Lepas tu mai untuk seorang sebelah lagi kaki, tinggal ayat lagi sikit. Nah, maka Rasulullah ajak dia, nak tuang ayat tu atas tapak tangan, sapulah ke atas tu. Sampailah ayat. Nah. Habis dah sapu kedua-dua belah kaki. Selepas berdoa Nabi kucuk Sayyidatina Safiyah. Okey, di antara hadis ni yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik mengatakan sentuh kulit lelaki dan perempuan yang suami isteri tak batal. Itu satu hadis. Nah. Satu lagi hadis Aisyah pula riwayat. Nah, Aisyah ni ajak Rasulullah berimam dalam rumah. Okey. Rasulullah kata tak boleh. Tempat terbaik untuk lelaki adalah di masjid secara berjemaah. Waktu Nabi nak keluar tu, Aisyah tarik ridak Nabi, melawak. Nah, melawak. Nabi pun kali-kali tengok Aisyah,
Dia kalih kepada Aisyah, dia terus pucuk dahi Aisyah sebelum dia keluar pergi semayang. Dan kemudian tengok dia terus semayang tanpa ambil uduk lain. Itu dua hadis sahih yang mana menjadi dalil sentuh kulit lelaki dan perempuan yang suami isteri tak batal. Tetapi ada tetapinya. Bila mai pada zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka beliau mengatakan batal. Sebab kita bukan melawak seronok suka saja nak penanya. Saja-saja sentuh, ambil semayang dah, ambil dah. Jangan dah, macam dia pegang. Allah, rasa macam nak bernampak. Tapi bukan layak dah. Maka kata Imam Syafi'i batal. Tapi sebab tu bila kita tengok ada bangsa lain, macam Indonesia, dia pun tak apa. Sebab apa? Dia pun Syafi'i juga. Ambil daripada situ lah. Ambil daripada hadis tu. Dia pun betul, kita pun betul. Ini abad tentang gurauan layanan Nabi SAW kepada isteri-isteri dia. Kita ni bila ada wudu jangan pegang ni. Ni nak habis semayang ni, jangan nombor dekat-dekat. Oh, sombong. Tangkap dia sayang. Mai sini. Batal. Tapi kalau buat dengan kasih sayang kerana Allah, tak batal. Hak dia buat dengan kasih sayang kerana Allah masa bila tau? Masa hak yang sarung cincin hari kahwin saja. Masa tu je. Lepas benda tu kira ni acah-acah main dah saja nak buat penayang. Saya kau tu ulang pendek semayang lain. Kita main masuk kali ketiga, aku tak ambil dah, biar aku dah semayang nak kalau tahu tu. Dia takut pula. Tak semayang dosa. Okey, aku nak cerita betapa romantiknya Nabi SAW. Jangan berlaku keras. Kalau kata nak tegur satu-satu benda kat dia, tegur elok-elok. Jangan jerkah-jerkah langsung. Dan seandainya dia layak dihukum, yakni dipukul, Rasulullah pesan, pukul bawah daripada pusat dia. Pukul tang kaki dia ke, tang betih dia ke. Yang ni yang nampak bahagian muka, bubuh penampak, bubuh pelumbuk. Layakkah seorang isteri kena sampai tahap macam tu? Haram. So jawablah dengan Allah. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menzalimi isteri dia atas daripada pusat ke atas ni, menyakiti dia, berjawablah kamu dengan Allah di pada mahsyar nanti. Dia kalau kata perempuan ni bila dia kena pukul dia dendam, dia akan ingat, aku dulu makan penampak je lebih daripada makan nasi. Sungguhlah walaupun dah mati lama dah, sayang dia ingat. Tapi bila sekali-sekali dia main kenang hak yang dia duk kena tabuh tu tak boleh. Tanggunglah kamu di akhirat. Selagi dia duk kenang bermakna dia tak maaf. Walaupun mulut dia kata tak apa, aku dah maaf dah. Mulut dia kata dia maaf, tapi dia berpulak-pulak sekali-sekala. Tak boleh nak sebut lah pasal arwah. Pakai cincin batu besar tu, sekali dia bagi aku melekat dengan batu-batu cincin. Ada juga hak pasien tu kalau aku tu kita masih senapang dalam rumah orang. Angkat nombor tembak tu. Dan lagi kata Allah, litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Untuk apa dia kata? Untuk apa jangan berlaku keras kepada mereka, kerana dia kata lantaran hendak mendapat sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Jangan buat keras kat mereka hanya kerana hamba sebahagian daripada mereka. Ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala bagi kepada musyrikin Quraisy. Mereka tak mau bagi perempuan tu yang mana yang dah kematian suami balik ke rumah mereka. Duduk juga dengan mereka. Bila duduk dengan mereka buat naya. Mereka suruh jadi hamba abdi, mereka suruh buat kerja rumah. Satu lagi masyarakat ni Hindu dululah. Belanja Allah alam lah dah. Mereka tak bagi balik kena duduk juga rumah mereka tu. Walaupun suami mati kena duduk juga. Tu yang kelak jadi istilah babu tu Dia suruh buat kerja lah sampai kita tak mau. Jadi sebab apa? Sebab dia ada harta. Bila ada harta, duk tunggu pakat-pakat nak makan harta dia yang tu lah. Suami dia dah mati, adalah ditinggalkan mungkinlah pampasan dan sebagainya. Tunggu harta tu. Bila dia dapat,
ni anak kami punya. Yang ni anak kami punya. Padahal dah dibahagikan, mereka punya dah dapat, tinggallah harta si isteri tu pun dia tak boleh menguasai kepada harta tu yang Allah Ta'ala buat main ni nah. Pasal apa yang hampa berlaku keras? Kerana hampa nak rasa, nak ambil apa yang telah diwariskan kepada mereka. Segala tu mereka punya. Ada juga yang mertua ni mau cucu berebut dengan menantu. Cucu ni kami punya, anak lelaki kami punya, anak waris ni waris kami. Hang tak boleh buat apa, hang piang. Ada yang pasien macam tu pun ada. Tu maksud ayat yang Allah Ta'ala kata litadhabu bi ba'di ma ataitumuna, untuk kamu ambil, untuk kamu dapatkan apa yang sepatutnya milik mereka, yang didatangkan kepada mereka, yang diberikan kepada mereka. Apa yang diberi tak kira lah. Sama ada pemberian itu bersifat harta ataupun zuriat, memang tak boleh ambil yang tu dia punya. Ataupun dia kata ada juga isteri yang dia tak tahan duduk dengan suami itu kerana suami itu berlaku keras, berlaku kasar kepada dia. Maka dia minta cerai. Di antara bab munakahat melalui kitab Iqna yang dihuraikan oleh Imam Syafi'i, perempuan boleh meminta cerai daripada suami dengan 3 sebab. Dengan 3 sebab. Tengok dulu sebab ni. Sebab yang pertamanya, suami dia sakit ataupun dalam istilah lain mati pucuk, maka perempuan tu boleh minta cerai dan dia layak mendapat harta mut'ah. Harta mut'ah maksud dia harta sepencarian. Dia boleh dapat. Kalau kata rumah tu dia boleh dapat. Sebab berpunca dari suami tu yang tak boleh nak menjalankan kewajipan. Mati pucuk pertama. Yang kedua, apabila si suami tu suka menyakiti secara batiniah, suka maki. Mulut lidah dia lah kalau kata kat orang bisa. Kira bila silap sikit yang marah maki, silap sikit marah maki. Tak boleh duduk dah. Pukul dah. Dia tak pukul tapi dia maki. Okey. Ketika ini dia boleh buat satu aduan. Minta cerai, tak boleh lah, tak tahan duduk makan yang tu daripada pagi sampai ke malam. Tak boleh tunggu. Jadi dia berhak atas penderaan mental. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kaki pukul. Suami tu kaki pukul. Tadi penderaan mental, yang ni penderaan fizikal. Pukul sangat-sangat. Dia berhak untuk minta cerai dan berhak mendapat harta mut'ah. Harta sepencarian. Dia boleh buat tuntutan. Kalau selain daripada itu dia bercerai, maka dia tak layak menerima harta mut'ah. Tak dapat. Jadi tengoklah kalau ada ketiga-tiga benda tu. Kalau tak ada ketiga-tiga benda tu, mungkinlah sebab yang lain. Okey. Dia kata illa ayati nabi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji. Kita dah cerita dah itu tentang fahisyah. Keji ini dimaksudkan iaitu berzina. Didapati perempuan itu berzina dengan orang lain. Kalau yang ni dia tak dapat apa-apa mut'ah tu perang lah. Mut'ah. Dia tak layak menerima apabila didapati oleh si suaminya sabit kesalahan, isteri yang memang didapati mengerjakan fahisyah, yakni benda keji. Benda keji dimaksudkan di sini penderhakaan, ataupun isteri dia melakukan perzinaan dengan orang lain, itu fahisyah. Ataupun isteri tu hak yang jenis maki suami. Jangan kita ingat ada suami yang suka maki isteri. Ada jenis isteri yang suka maki suami. Di antaranya isteri kepada Nabi Allah Lut, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Yunus.
Dia sukalah anak suami dia. Ada tak perempuan tu macam tu lah ni? Ada. Dia suka marah suami dia di depan-depan orang. Dia ni memang bangang betul lah. Nah, ini dipanggil sebagai penderhakaan. Ataupun dia marah suami dia di depan anak-anak dia. Itu juga dikira sebagai fahisyah, penderhakaan. Nah, marah jangan marah depan anak. Anak tak ada hormat. Nah. Dan apabila didapatinya perempuan itu fahisyah, yakni derhaka, maka kata Allah boleh cerai. Boleh cerai dia dan dia tak layak menerima apa-apa harta. Nah, atas penderhakaan yang kata Allah mubayyinah, yang nampak nyata. Tapi didapati bersalah lah kalau didapati isterinya itu berzina. Okey. Ada yang dipanggil sebagai zina syubhat. Nah, macam berlaku pada zaman Rasulullah dulu. Suami dia keluar pergi berperang. Nah, bila balik mai, tengok-tengok di atas katil ada lelaki lain sedang tidur dengan isteri dia. Dia pun keluar rumah pergi cari Rasulullah, beritahu begini dah. Dan kata Rasulullah, nampak dah. Nampak dah kata, nampak di atas katil. Nah, lelaki lain. Betul nampak dah dia buat zina? Tak nampak. Tapi dia nampaklah perbuatan. Kemudian yang si isteri ni bila dengar dah kata tentera-tentera pakat balik, dia pun carilah suami dia. Pergi cari, ada di rumah Rasulullah. Nah, ajak balik ke rumah, tak malah. Masa tu terus dibicarakan. Rupanya lelaki yang tidur di atas kaki tu anak lelaki dia. Syubhat lah. Nah, anak lelaki dia mungkinlah demam ke sakit, mai tidur dengan dia. Jadi si bapa serbu-serbu balik tengok ke belakang. Tengok ke belakang, dah kata isteri dia buat curang. Padahal itu adalah anak dia. Maka Islam menggaris pandukan, kalau kata anak lelaki kita ni umur 7 tahun ke atas nak masuk bilik kita, kena minta izin. Jangan langgar-langgar masuk. Kena minta izin. Umur dia 5 tahun dah perasin dah, jangan bagi tidur sekali. Ni sampai sama panjang dengan bapak tidur sekatil lagi, pasal apa? Dah? Ada lah kita nasihat. Umur dah berapa tu? 12 tahun dah tidur lagi. Hei, jangan bagi. Dia boleh membawa kepada haram. Nah, boleh membawa kepada haram. Biar sampai dia nak masuk bilik kita tu, dia kena bagi salam, dia ketuk dulu pintu. Jangan suka-suka pula masuk. Islam tu cantik, sebab tu Rasulullah garis pandukan hidup dalam berumah tangga beranak pinak. Nah, dia ajak kita sampai tahap tu. Dan kalau mak duduk dengan anak saja dalam rumah pun, jangan duk pakai kentola saja masuk bilik ayah lah. Haram. Hei, tak haram kan. Aurat dia ada. Nah, pusat hingga lutut. Biar pakai kain dekat pinggang apa? Jangan kita nak, tak ada siapa, ini anak pinak. Kena jaga. Sebab taraf kematangan anak tu dia makin menaik. Dia perempuan pertama nak tengok depan muka dia, mak dia lah. Nah. Dan ada juga tahap anak yang dah boleh bercakap dah. Dia masuk jamban, dia masuk dengan anak tu. Tu pun haram. Nah, haram. Pasal apa? Dia takut tinggal di luar. Kalau dia dah boleh bercakap, kan tak boleh cakap lagi, tak apalah. Dia tak tahu apa buat di luar. Dia kriau, kita nak berak pun tak senang lah. Takkan pun masuk sah. Ada juga apa macam tu kan. Dan kalau sampai dah boleh sembang, boleh duduk sembang dan jamak, itu dinamakan haram. Sebab apa? Dia takut jadi syubhat. Macam yang berlaku dalam kes tu lah. Jadi bila dah dia tahu kata yang tu anak lelaki dia, dia pun minta maaf pada si isteri. Dia dah hampir-hampir nak menceraikan isteri dia sebab buat fahisyah, buat benda yang keji. Dan Rasulullah menasihati pada suami isteri itu, anak lelaki apabila dah dewasa, maksudnya umur 7 tahun ke atas, jangan dah bagi tidur sekali. Okey. Kalaulah kata di antara sebab musabak dia, pertama syubhat tu. Yang kedua, akal dia menjadi lembab. Otak dia takkan berkembang, mungkinlah tak berhubung. Sel-sel tak ada perhubungan lah kot. Wallahualam. Kalau dia tidur dengan mak ayah lagi dah sampai ketua dengan diri. Dan itu di antara penyebab-penyebabnya kenapa dia disebut sebagai fahisyah. Fahisyatan maksudnya benda keji. Benda yang memang diizinkan oleh Allah. Kalau kata cerai dia apa?
tak dapat apa-apa harta kalau dia buat benda keji. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan ma'ruf. Apa ma'ruf ni? Baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara lemah lembut. Maka ulama fiqh membahagikan wa ashiruhunna bil ma'ruf ini kepada beberapa bahagian. Pertama, berkenaan dengan nafkah pada pakai dia. Sekurang-kurangnya setahun bagi 2 pasang kat dia baju baru. Ni tak 2 pasang nak, 200 pasang lepas setahun dia punya bagi. No? Sekurang-kurangnya. Jangan tak bagi langsung. Haram, berdosa. Sebab wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan mereka dengan yang sebaik mungkin. Sebaik mungkin ni apa dia nak bagi, yang kamu mampulah. Nah, maksud bil ma'ruf ni, katalah dia penat. Perempuan ni dia buat kerja penat tau. Penat kan? Kita semua perempuan kan? Tahulah kerja perempuan tu. Dia tidur tu sebab dia nak pejam mata je. Tapi kalau selagi dia selit tu ada je kerja dia. Tambah kalau anak kecil-kecil ni lah, kena ramai tahun ni ada 1, tahun depan 1. Kira dalam sekolah tu ada baru 5. Kalau dah jadi 6 dia tak ada. Nah, penat kerja dia nah. Penat, dia kena buat kerja ni. Kena pula dia pula kerja. Lagi dia penat. Lagi dia penat. Dia tak kerja pun dia penat, dia kerja lagi-lagi dia penat. Okey. Maka jadi suami itu hendaklah ma'ruf. Ma'ruf ni, kalau dah dia mengadu dia penat, dia tak larat, jangan katakan dia amboi, hampa bukan pergi kerja lagu kami pun. Duduk di rumah saja kot. Dia tak tahu hak duduk di rumah tu. Kalau orang pergi kerja, ada waktu rehat dia. Dia keluar pergi rehat, boleh minum kopi, boleh makan senang-senang. Hak yang ni dia tak ada waktu rehat dia, no? Dia tak ada waktu rehat. Dia makan pun dengan anak, tengah-tengah makan anak berak. Nah, tengah-tengah nak bubuh dalam mulut. Ingat dah anak tu lena. Tengok-tengok jaga, tengah nak semayang, angkat-angkat takbiratul ihram, berkat-kat dalam berkeriau. Apalah yang dia nak boleh baca dah. Punya penatlah dia bekerja bila dia mengadu kata penat. Maka kata Allah, ashiruhunna bil ma'ruf, layan mereka dengan baik. Abang kata ni abang balik kerja dah, abang balik kerja pukul 6. Mai abang jaga anak sampai pukul 6 pagi esok. Ustazah ni ajak ajaran sesat ni. Pasal apa? Itu bil ma'ruf lah, yang sebaik mungkin. Selami perasaan dia, dengar rintihan dia. Nah, korang-korang jadilah pendengar yang setia. Nak bagi kaunseling rumah tangga pula hari ni dah. Dengar rintihan dia nak habaq apa. Nah, dia penat hari ni, dia tengah duk makan anak berak. Nah, dia tengah habis basuh berak, si kakak bagi pecah pinggan. Hak yang si abang tuang ayak bagi basuh rumah. Itu kepenatan dia nak cerita. Hak yang ni tak ada habis sambungan dengan tu, tak ada habis sambungan ni. Nah, dia habaq Zohor, dia pukul 3.30 baru boleh buat Zohor. Jadi pendengar setia pun jadilah. Nah, ambil lah galah sak tugas dia tu bang sejam pun cukup. Dia pun bukan mau nak berpisah dengan anak dia lama-lama. Dia tak mau, anak tu sentiasa dekat dengan dia. Nah, main-main sak bang, pipi rehat sak, pipi tidur sak. Pergi makan bagi kenyang-kenyang, pergi tidur bagi lendang-lendang. Okeylah. Oh, yang ni kira dia ke tempat kerja apa kerja dia, di rumah apa kerja dia, dapur apa kerja dia, jamban apa kerja dia, atas katil apa kerja dia, semua kerja dia. Mana ma'rufnya? Allah dah ajak lah bil ma'ruf. Layan mereka, pergauli mereka dengan ma'ruf. Fa'in karihtumuhun kalang meluat. Nah, maksud fa'in karihtumuhun ni, fa'asa antat, kalau hang tak suka. Kalau tak suka dengan perangai depa. Perangai perempuan ni, kita tahu kita orang perempuan. Kadang kita pun meluat kat perangai kita. Apa yang mau? Mau tak cukup. Nah, satu lagi, rumah ni tak ada orang gaji. Oh, memang orang gaji pula. Agak-agak lah. Kawan tu dapat gaji cukup-cukup, bayar bil saja kot. Nah, dah mau kerja baru orang gaji. Tengok rumah orang 2 tingkat, dia mau 3 tingkat. Agak-agak lah. Kan? Fa'in karihtumuhum, lah meluat kat perangai dia. Allah Ta'ala nak abang, sabarlah. Bersabarlah. Ni pahala nak bagi orang lelaki. Fa'asa antakrahu syai'an. Nah, mudah-mudahan sesuatu yang kamu tak suka tu,
Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Taala akan jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Bersabarlah dengan kerendah seorang isteri. Allah Taala pesan kepada suami, ya. Kalau hang dapat dah buat baik, nak buat macam mana? Saya cakap dengan dia baik, saya layan dia baik, semua apa dia nak saya bagi. Tapi perangai dia tak berubah. Dia tetap suka marah kat saya depan-depan orang. Tengok laki aku macam lembu lagi. Ada nak yang cakap macam tu pada suami depan-depan kita. Kita tengok kesian nah. Kalau kata yang suami yang sabar ni no, dia dah siap dah nak pergi mana-mana, dia tunggu isteri dia sampai terlena ambil duduk. Bersiap tak siap-siap. Bersiap tapi tak siap-siap. Nak senang dia nak belit tudung dia. Tunggulah hamba Allah tu. Hati tengok dia sabarnya. Sudahlah tempat suami. Saat ni dia susun siap dah kasut isteri dia. Yang nak pakai kasut mana? Yang nak pakai kasut merlak tu. Oh, keluar mai. Susun siap-siap dah bubuh. Dia keluar mai sekali lagi. Dia tengok. Bukan kasut ni. Kasut lain. Kawan tu tunggu sampai lena hang. Rupanya bukan kasut tu. Dia ambil pula kasut lain letak. Sabarlah. Dia tak suruhlah sabar sampai tahap tu nah. Hang tu mampu pukul bagi muka dengan kasut sampai tahap tu. Dia ada suami yang baik sampai tahap tu nah. Ya Allah. Geram pula kita tengok. Nah, pasal apa? Yang ajaklah dia sikit. Allah Ta'ala memang suruh asyiru bil ma'ruf, tapi dia tak suruh sampai tahap jadi sampai lagu tu kan. Nah. Sat lagi ni apa? Ni panas ni, pergi ambil payung. Ambil payung ni tak aman payung. Payung nak kena bagi sama dengan baju. Dia ambil payung pula payung. Agaklah asyiru bil ma'ruf tak suruh sampai kepada tak tu. Tapi kalau hang meluat kat perangai fa in karihtumuhunna, kata Allah, hang meluat kat perangai dia, sabarlah kata Allah. Allah Ta'ala suruh bersabar. Ingatlah nak, dia buat kerja teruk nah. Dia isteri kamu, dia ibu kepada anak-anak kamu. Bersabarlah dengan kerenah dia. Ada hak yang jenis arah suami nak suruh pergi beli garam. Bawa balik mai lawak beli garam cak burung. Aku nak garam cak batu. Pergi pula garam kot. Rasa sama je masin. Nah. Pergi pula. Oh, baru 3 kali pergi kedai nah. Susah apa? Tak ada garam berkicap saja. Abang ada kita jangan makan garam. Darah naik tinggi. Dia pun tak makan. Fa'asa antakrahu syai'a. Mudah-mudahan kata Allah, sesuatu yang kita tak suka ni, sesuatu yang kita benci ni, wa yaj'alallahu lahu fihi khairan katsira. Sesuatu benda yang kadang kita tak suka, kita benci, Allah Ta'ala nak bagi kebaikan yang banyak dalam tu. Sabarlah. Nak ada kebaikan. Apa dia? Pahala yang banyak daripada kesabaran kita. Okey, kadang-kadang kita ada tak setuju. Kita ni manusia berpasang-pasangan Allah Ta'ala bagi. Adakah sempurna? Tak sempurna. Jangan pandang apa yang ada pada lelaki orang lain, tak ada pada lelaki kita. Lepas tu, seronok hang dapat lelaki aku tu gini. Hang tengok lelaki aku haram, berdosa. Jangan cerita tentang keburukan dia sebab kita pemburuk. Nah, kita pemburuk. Bermakna kalau hang nak cari yang sempurna, hang takkan temui. Sebab manusia ni tidak sempurna. Apabila manusia itu tidak sempurna, maka terima segala kekurangan dia. Sebab dia boleh terima kekurangan kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, fa'asa, mudah-mudahan dia tu boleh bagi kebaikan. Dia kata khairan katsira, yang banyak dekat kita. Apakah kebaikan yang paling banyak? Kata Allah, pahala di sebalik kesabaran. Nah, ada hak yang jenis makan, tinggal pinggan nang tu, tinggal cawan nang tu. Hang kutiplah pergi angkat. Nah, bukan kita suruh basuh pun, korang-korang angkat bola sini. Ada yang dia duduk saja nak makan, ayak basuh tangan dan kena mai letak kat dia, nasi cancak, lauk pun hang kena cedok. Dia duduk tunggu je nak bola mulut. Ada hak pasien tu. Kan? Ada hak pasien dia pandai pergi cari sendiri. Tengok nasi tak sakit, dia tolong masak nasi. Dia tengok ikan dah bubur garam kunyit, dia tolong goreng. Ada hak pasien macam tu. Semua ni kata Allah, kita kalau boleh kita nak hang buatlah semua, aku nak duduk saja. Tak boleh lah. Nah, ada macam-macam anugerah.
apabila kita bersabar. Dia kepek-kepek, dia tinggal dia. Hang kutip sekali hang kena pergi basuh. Ada yang macam tu. Maka kita terima dengan penuh kesabaran, ada pahala khairan katsira, yang baik, yang paling banyak yang Allah Ta'ala nak letak. Ada juga suami yang tak pernah tinggi suara pun pada isteri dia. Suami tu mati dah berpuluh tahun, dia duduk merindu situlah. Nah, dia duduk sebut-sebut lagi, dia tak pernah tinggi suara pun tak pernah, jentik pun tak pernah. Alhamdulillah. Nah, baiknya akulah yang jahat, selalu marah kat dia. Nah, ada di antara yang macam tu Allah Ta'ala bagi. Ini masing-masing ujian, kerana Allah Ta'ala nak letakkan kebaikan yang banyak. Apa dia? Khairan kathiran, pahala di sebalik kesabaran kita. Nah, satu ayat ni cukup panjang. Dia nak contoh tentang keharmonian dalam berumah tangga. Nah, kalau hang pukul bini macam mana, kalau hang buat baik dengan mereka macam mana. Ini satu ayat yang mana membawa kemakrufan, kebaikan untuk pasangan dalam berumah tangga. Tapi bila dah tak belajar, hanya baca sahaja, dia tak tahulah kehendak ayat ni nah. Ayat yang ke-19 ini dia masuk cerita bab rumah tangga. Kita kena bagi faham lah tau. Kalau tak faham, kita baca je lah. Berapa kali kita punya baca suratul Nisa lah. Dan insyaAllah kita akan sambung minggu akan datang. Ayat yang ke-20, wa in aradtu mustibdala zawj. Nah, nak cerita nak tukar isteri pula. Okey, insyaAllah. Baik, minggu depan tak ada kuliah nah. Minggu depan tak ada. Yang minggu lagi sekali saya ganti minggu ketiga. Saya kena ganti minggu ketiga sebab minggu ketiga ni